Okey, so nampaknya semua yang menjawab memilih tidak. Maksudnya awak langsung tak pernah didedahkan cara menjawab soalan mengkonsepsi, membuat konsep. Okey. Alright, jadi kita mula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey. Ready semua? Ready, raise hand sikit. Ramai masih berada. Okey. Jadi hari ini kita nak lihat. Okey, terima kasih kepada yang angkat tangan tu. Okey, kita sambung kepada bahagian C. Hari itu kita dah lihat tapi baru cikgu perasan rupanya nombor 11 ni kita berhenti pada, kalau cikgu tak silap, pada tujuan mengenal pasti pembuk boleh ubah. Okey, jadi kita masih lagi tinggal prosedur dan penjadualan data. Tak apa, kita buat lain kali pula untuk soalan nombor 11, mengeksperimen. Hari ini kita nak bincang bahagian C juga. Soalan seterusnya 12 dan 13. Ini wajib ataupun pilihan kelas? Siapa tahu? Wajib atau pilihan? 11 wajib. Wajib jawab 12, 13? Pilihan. Pilihan. Okey. Ini ulangan yang 2 minggu lepas soalan eksperimen kita dah bincang tapi ada 2 lagi kita masih belum habis prosedur. Okey, prosedur dan penjadualan data. Okey, insya-Allah kita akan cari masa lagi lah. Okey. So ini 4 markah, ini 1 markah, kita akan sambung lain kali. Hari ini kita nak lihat pilihan 12 atau 13 ini mic cikgu clear Tak ada lag apa-apa Kalau ada lag bagi tahu. Okey, seterusnya. Ini antara yang selalu keluar dalam SPM sebelum ini Kita ada mengkonsepsi, membuat konsep lah. Kita nak cipta menerangkan konsep berkenaan soalan apa yang ditanya. Lepas tu kita ada SPM selalu bertanyakan berkenaan keputusan, membuat keputusan. Nak pilih yang mana. Ada juga penyelesaian masalah. Okay, tapi hari ini kita nak fokus kepada ini. Alright, mengkonsepsi. Okay. Jadi format baru ni kita masih belum ada contoh yang tepat lah sebab awak ni kali pertama disoal dengan format yang baru. Tapi cikgu rasa mesti dia keluar benda yang lebih kurang lah, iaitu membuat keputusan, penyelesaian masalah. Jadi sila lihat past year question soalan tahun-tahun lepas. Itu je persediaan yang kita boleh buat. Dan juga kita tunggukan trial negeri nanti. Okey. So itu strateginya lah. Rujuk soalan tahun-tahun lepas, nak tengok bentuk soalan dan juga trial negeri nantilah. Okey, so ini kita dah lihat itu. Kita berhenti pada apa itu? Prosedur Jadi kita akan sambung kemudian. Hari ini kita nak lihat ini dia. Okey, menjawab soalan kemahiran berfikir. Okey. So dia kemahiran berfikir ni dia keluar soalan pecahan B. B sama ada bukan 11. Silap kat situ. 12B atau 13B. Kalau 12A
Itu fakta. Maksudnya awak jawab betul-betul lah. Okey. 13A pun fakta. Okey, jadi soalan fakta ni dia tak perlu teknik menjawab sangat. Okey. Kita nak lihat hari ini kemahiran berfikir membina konsep. Okey, jadi ini contoh Okey. Ini stepnya. Okey, kita tengok. Ini contoh soalan. Alright. Rajah 11.2 menunjukkan objek-objek diperbuat daripada logam yang berbeza. Okey, diperbuat daripada logam yang berbeza. Kita ada mangga besi. So besi lah. Kita ada emas iaitu barang perhiasan, kita ada aluminium, kita ada kuprum. Jadi kita tengok contoh soalannya. Ini soalan-soalan tahun-tahun lepas lebih kurang lah soalan-soalan klon. Okay, jadi apa membuat konsep tu? Membina konsep. Kita membuat pernyataan berdasarkan hubungan dan ciri umum. Ingat, berdasarkan hubungan dan ciri umum untuk membina maksud, konsep dan model. Okey, langkah menjawab. Kena pasti maklumat daripada rajah. Kita ceritakan apa yang dilihat pada gambar rajah. Okey. Boleh seseorang bagi tahu apa yang awak nampak? Apa yang nak dikatakan daripada gambar rajah ini? Logam. Siapa tu? Cuba jawab. Dia ayat dia panjang, dia tak boleh logam saja. Atau tak tahu? Siapa tak tahu? Angkat tangan. Raise hand. Tengok berapa ramai. Okey, dah ada kan? Okey, jadi hari ni awak sila fokus dan lepas ini sila buat banyak-banyak latihan membina konsep. Cikgu akan bagi tahu kenapa je lagi. Okey. Okey, kita tengok dulu langkah. Lepas ni kita tengok contoh jawapan. Jadi yang pertama, kenal pasti maklumat. Okey, ingat first step. Yang kedua, kenal pasti ciri sepunya. Jadi ciri sepunya ni biasanya dua. Dua ciri sepunya. Apa maksud sepunya? Kelas? Apa maksud sepunya? Benda yang sama. Benda yang sama. Okey. Ciri yang sama, bukan benda sama. Maksudnya ciri sama. Apa sifat yang sama antara keempat-empat barang ini. Dan kena pasti contoh lain yang tak ada dekat sini. Okay. Dan kena pasti bukan contoh. Apa pula contoh bukan logam. Dan yang terakhir barulah membuat konsep. Ini langkah-langkah menjawab. Okay. So kesimpulan dia langkah-langkah menjawab macam ni lah. Ada beberapa tahun dia tanya konsep awal, cikgu tak nak sentuh lagi, takut awak pening nanti. Kita tengok dulu contoh macam ni dulu ikut 5 step ni. Okay. So kaedah menulis konsep. Okay. Cikgu terus ke contoh lah cepat sikit. Ini dah tadi jadi maklumat kan, awak just cerita apa yang awak nampak. Jadi besi, kuprum, aluminium dan emas adalah logam ataupun adalah contoh logam. Satu markah. Mudah ke susah nak dapat satu markah kat situ? Mudah ke susah? Mudah. Okey. Jadi jangan jawab logam saja. Awak cerita kalau awak nak ambil ayat penuh pun tak apa. Mangga besi, barang perhiasan emas, kuali aluminium dan juga wayar kuprum adalah contoh logam. Tak ada masalah. Yang jadi masalah ni kalau tak jawab. Satu markah dah. Ciri sepunya. Jadi apakah dia ciri sepunya? Ciri yang sama di antara kesemua ini. Ciri sama. Jadi logam, bila kita sebut logam, antara cirinya, ada banyak cirinya tapi kita nak soalan nak 2 markah. Jadi tak payah banyak-banyak, awak confident saja pilih 2 jawapan yang terbaik awak rasa akan betul. Jadi kalau logam, mestilah permukaan berkilat. Cikgu buat warna berlainan ni ada sebab
Okey, permukaan berkilat. Lepas tu mulur. Sudah. Apa dia mulur? Apa maksud mulur? Tak ingat kan? Cari. Kita nak cerita lebih-lebih pasal ni nanti habis masa kat sini. Cari maksud okey, nanti boleh cerita kat kawan-kawan apa maksud mulur. Atau pilihan ketiga, konduktor haba yang baik. Logam kan? Okey. Jadi sebabkan 2 markah, okey. So jawapan yang ketiga ni walaupun betul, tetap maksima berapa markah? Walaupun jawab 2 betul, tetap 2 markah. Okey, jadi apa-apa sifat yang ada dalam sains, ciri-ciri awak hafal sekurang-kurangnya 3 lah. Cuba hafal yang paling senang awak boleh. Dan yang ketiga, lepas ciri sepunya, kita nak tengok contoh lain. Apa contoh lain selain pada sini? Jadi kita ada natrium, plumbum, perak, zinc. Mana-mana satu markah saja. Okey. Bila satu markah, awak jangan pandai-pandai pergi campur. Contoh awak nak buat, okey aku tahu ni zinc. Lepas tu kan awak pergi buat karbon. Okey, walaupun zinc betul, karbon salah, dia jadi kosong markah. Okey. Jadi tolong fikir betul-betul. Awak letak jawapan yang awak confident, awak yakin itu adalah jawapan yang betul. Contoh letak zinc je, jadi 1 markah. Elakkan jawab banyak-banyak sebab dikhawatiri dia bercanggah dan terus salah. Okey, selepas bagi contoh lain, kita bagi contoh bukan logam pula. Lawan bagi logam kan? Bukan logam, kita ada karbon, neon, klorin, sulfur. Juga elakkan jawab banyak-banyak supaya tak ada masalah nanti salah satu tu salah, habis kosong markah. 1 markah juga. Okey, yang sikit. Yang ni awak fokus betul-betul cara menjawab. Okey, soalan dia. Tak ada soalan. Soalan dia tadi. Soalan dia lebih kurang macam ni lah. Bina konsep berdasarkan ciri-ciri sepunya, bina konsep logam. Okey. Jadi, kaedah menjawab, dia tanya konsep logam. Jadi, awak mesti bermula dengan perkataan logam. Ini, first. Kalau awak tak bermula dengan logam, terus salah. Tak ada perkataan logam sini, terus. Katakanlah awak cakap, sambung terus kan? Bahan yang mempunyai permukaan begini, okey, terus kosong markah. Tak cakap banyak dah. Terus salah. Jadi, pastikan jawapan awak dimulai dengan apa yang ditanya. Dia tanya logam, maka awak mula dengan logam. Lepas tu adalah penyambung lah. Penyambung ayat. Dalam bahasa Melayu itu lupa dah. Lepas tu ini adalah parameter. Kita dah bincang masa sebelum-sebelum ni, kita dah jumpa perkataan parameter. Ini parameter bagi logam. Parameter ni adalah benda, apakah logam? Logam sejenis bahan kan? Tak bolehlah awak buat logam adalah mikroorganisma. Tak boleh kan? Salah. Jadi parameter mesti betul. Jadi ini satu mesti ada. Yang kedua, parameter yang penyambung. Ini penyambung adalah penyambung. Yang penyambung ini, awak perasan tak? Ada kat mana ni? Ada kat mana? Jawapan ni. Permukaan berkilat. Ciri sepunya. Ciri sepunya kan. Awak nampak cikgu dah buat color yang sama. Jadi syarat dia, awak mesti letak 2 ciri sepunya. Ini yang pertama. Yang A, kat atas tu A. Ini B. Maksudnya jawapan awak kat sini mesti rujuk syarat dia. Satu, mesti rujuk ciri sepunya yang awak tulis kat atas. Yang kedua, syarat dia mesti betul. Okey. Contohnya. Contoh contoh awak jawab lepas permukaan berkilat tadi, B awak jawab B. Apa yang salah Mudah patah. Mudah patah. Apalah Sifat berlawanan bagi logam. Contoh awak buat
konduktor penebat haba. Awak buat penebat haba. Contoh betul salah ciri sepunya penebat haba untuk logam. Salah. Awak pun pergi buat kat sini ciri yang mempunyai permukaan berkilat dan penebat haba. Terus jadi kosong markah. Okey, jadi ingat syarat pertama mesti rujuk ciri sepunya di sini dan mestilah melekat pula. Ciri-ciri itu mestilah betul. Okey, cikgu ulang balik. So penebat haba ni cikgu buang. Okey, penebat haba ni buang. Kita ambil yang betul lah. Mana tadi? Ni. Okey, lupa yang ketiga. Syarat yang ketiga. Betul lah syarat pertama lah. Syarat pertama ni maksudnya mesti ada kat atas. Mesti awak nyatakan di ciri sepunya ke atas. Okey, andai kata ini tiada dalam jawapan awak ini tiada. Awak tak tulis dekat ciri sepunya. Awak tulis permukaan berkilat dan mulur sahaja. Tiba-tiba dekat konsep logam ni awak bagi tahu yang mempunyai permukaan berkilat. Tiba-tiba awak nyatakan ciri dan konduktor haba yang baik. Betul ke salah konduktor haba yang baik ciri logam? Betul salah? Betul ke salah? Konduktor haba yang baik? Betul. Betul. Okey. Tapi ada tak tulis di atas? Awak ada tulis tak kat atas? Cikgu dah potong tu. Maksudnya tak tulis. Jadi awak tak tulis kan jawapannya di atas. Walaupun sebenarnya konduktor haba tu ciri yang betul, dia jadi salah juga, kosong markah juga. Sebab apa? Jawapan konduktor haba yang baik ni awak tak tulis di atas. Jadi kesimpulannya konsep membina konsep, awak mesti nyatakan dua ciri sepunya yang betul yang awak nyatakan di soalan 2. Berbelit-belit kan. Kita pergi ke contoh yang seterusnya. Okey. Sekejap. Okey. Kita pergi ke contoh seterusnya. Ready untuk bagi jawapan macam hari itu guna class point? Harap-harap hari ini dapat ramai penyertaan class point. Okey, ready? Cikgu nak lihat jawapan awak yang pertama. Write down the information. Okey, kita dah ada kat situ. Boleh? Okay, tunggu jawapan. Information saja. Okay. Okey, masukkan classpoint.app. Masuk ke classpoint.app ni. Ya. Type classpoint.app dan gunakan kod 22615. Yang 2 minggu lepas kita ada Hazira, Nadia kalau tak silap, yang laki apa nama hari tu? Saya lupa dah. Seorang. Adam ke? Bukan Adam. Syawal ke apa? Okey, cikgu tunggukan jawapan awak. Jangan lama-lama sangat. Okey, dah ada yang hantar belum? Belum lagi. Okey, classpoint.app. Masukkan kod 22615. Okay. Dua enam satu lima. Okey, di ruangan chatting cikgu ada tulis. Belum ada lagi jawapan? Cikgu jawab semua soalan Bukan. Yang pertama je. Sorry, yang pertama. Information. Okay. Kita buat satu-satu. Okay.
dah ada satu jawapan daripada Nadia. Konsisten Nadia nampaknya. Lagi. Nadia kelas mana? 5 KAA. Oh, 5 KAA. Okay. Mana lagi seorang je Nadia je jawab. Azirah tu, ada masalah lagi Azirah? Siapa lagi yang ada kat sini? Aku nampak kita ada Adil Hakim, Nur Fatin, Nur Zaiti, Nur Ain Nazira, Nur Izzah. Yang lelaki tak ramai hari ni, apa masalah Satu je jawapan cikgu ada sekarang. Okey, jadi cikgu tak nak tunggu lama. Okey, 2 dah. Okey, cikgu tutup lah. Sebab dah ada 2. Okey. Okey, daripada Nadia 5 KA 5 KA. Lidah buaya, bunga raya, jenis lidah halia adalah ubatan tradisional. Okey, jadi tahniah kepada 2 orang ni. Okey, jadi maksudnya fahamlah. Okey, maksudnya awak faham cara menjawab. Dapat dah 1 markah. Okey. Seterusnya ciri sepunya ni mana tadi? Ini ciri sepunya. Kita tengok jawapan lah. Cikgu nak tengok yang terakhir sekali ni Okey, jap. Cikgu silap susun pula dah. Mana tadi jawapan dia? Okey. Alamak, jawapan dia pula. Sekejap macam mana nak buat. Okey, cikgu duplicate dulu jap. Alright. Okey, macam tu. Okey, jap Jadi cikgu tak balik sini. Silap strategi tadi. Kita nak tengok jawapan nombor 4 lagi. Okey, jadi kita lihat balik soalan dia Apa image upload pula. Okay, delete balik. Okey, jadi soalan dia. Okey, soalan dia yang pertama dah dapat 1 markah. Yang kedua dia minta 3 kat sini 3. Yang kedua 3 ciri sepunya. Yang ketiga 1 lagi contoh ubatan tradisional. Yang keempat cikgu nak tunggu jawapan. Jadi kita lihat kat sini. Okey, ini awak dah bagi tadi kan, dah dapat 1 markah. Okey. Jadi 3 ciri sepunya diminta tadi. Okey, jadi 3 ciri sepunya rawatan ini yang muka surat 58 kan? 58. Buku PTRS awak muka surat 58. Okey, jadi ciri sepunyanya rawatan menggunakan bahan-bahan semula jadi. Semua semula jadi kan? Tumbuh-tumbuhan ataupun daripada haiwan kan? Okey, cuma kat sini semuanya daripada tumbuhan lah. Diamalkan dan diwarisi dari satu generasi ke generasi. Maksudnya kita ada ubatan tradisional Melayu, kita ada Chinese, kita ada India kan. Kos rawatan yang rendah, kadang-kadang kita ambil kat dapur je. Contoh, halia untuk apa? Siapa tahu? Fungsi halia. Seorang apa tak tahu? Apa fungsi halia? Selain pada menyedapkan rasa makanan, ini kita nak cerita pasal ubat. Buang angin kan? Okey. Apa makan air halia ke tentawa je kan? Jadi 3 sini sebab dia minta 3, dia bagi 3 markah lah. Soalan ketiga tadi apa? Berikan satu contoh lain ubatan tradisional. Jadi contoh yang tadi, awal-awal tadi dia minta contoh bukan logam kan? Maksudnya lawan. Jadi macam-macam soalan boleh keluar Okey, kena pasti contoh lain nombor 3 kan? Tapi yang ni
dia minta terus contoh lain. Jadi kita bagi contoh lain. Pokok misai, kucing. Okey, apa lagi yang awak tahu? Bagi satu lagi contoh lain. Kak Cik Fatimah. Cik Fatimah. Okey. Alright. So seterusnya cikgu nak tunggu jawapan untuk nombor 4. Nombor 4 untuk apa? Hubung kaitkan ciri-ciri sepunya untuk membina konsep sebenar bagi ubatan tradisional. Ready jawab? Okay, minta yang lain-lain pun jawab supaya awak tahu. Okay, kita mula. Soalan nombor 4 Soalan nombor 4. Hubung kaitkan ciri-ciri sepunya, bina konsep ubatan tradisional. Ingat balik apa yang cikgu ajar tadi? Okay, cikgu tunggu. Sambil-sambil itu kita pasang theme music. Okay, come on. Cikgu menantikan lagi jawapan. Teruk kehadiran hari ini 12 orang je. Okey, masih lagi belum ada jawapan. Okey. Okey, sama je kaedahnya. Type classpoint.app. Okey, type classpoint.app dan gunakan kod 22615. Okey, dah ada satu jawapan daripada Nadia. Okey, lagi. Pending yang tengah menunggu. Ada Nur Hazirah, ada Nur Ain, ada Syah. Come on Syah. Wakil seorang kaum Adam. Itu dia Ain. Menunggu juga Nur Ain dan Ain. Okey. Sila hantarkan jawapan. Dua minit sudah berlalu. Okey, dah ada dua jawapan. Daripada siapa? Daripada Nur Hazira. Okey, sekarang cikgu menunggu Nur Ain, Syah dan Ain. Harap-harap bukan nama yang sama, orang yang sama lah Nur Ain dan Ain. Okey. Alright. Itu dia Syah dah hantar. Kita tunggu Nur Ain dan Ain. Okay, tahniah Syah. Okay, Nur Ain dengan Ain. Okey ke tak? Boleh jawab dekat mesej. Okey ke tak? Nur Ain dan Ain boleh jawab di mesej. Kalau tak okey, tak boleh nak upload ke, tak boleh nak type ke, bagi tahu. Tak adalah, cikgu tunggu. Okey, Ain dah, tinggal Nur Ain. Okey, come on Nur Ain. Tak okey. Oh, Nur Ain tak okey. Okey, kalau tak okey tak apalah. Cikgu close lah Alright, jadi kita lihat contoh jawapan kawan-kawan awak. Tahniah yang menghantar. Okay. Mana tadi? Alright. Nadia. Okey, sekejap
soalan tadi diminta konsep sebenar bagi ubatan tradisional. Okay? Jadi tak apa, yang ni terlebih tak apa. Per tak ada tak apa, kita ikut follow je betul-betul. Sebab awak tak lihat soalan kat tangan mungkin tak perasan kan. Okey, ubatan tradisional, per tak payah. Ubatan tradisional. Okey, ialah kaedah perubatan menggunakan bahan-bahan semula jadi dan diamalkan dari satu generasi ke satu generasi. Kita tengok ada tak jawapan kat sini. Bahan semula jadi diamalkan dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Okey. Okey, syarat dia yang pertama ini, yang pertama. Lepas tu ini adalah parameter kaedah perubatan. Ini ciri yang pertama. Cikgu nak label apa? A lah. A dan ciri yang kedua B. Jadi tepat sekali kat situ. Okey, kita lihat Nur Hazira. Ubatan tradisional ada. Okey. Kaedah perubatan betul. Yang menggunakan bahan-bahan semula jadi. Okey, A dan kos rawatan yang rendah. Okey. Walaupun dia silap kat situ redah pun redah lah Hazira. Ini jawapan C kan Hazira? Okey. Jadi kos rawatan yang rendah. Bukan redah ya Hazira. Typo. Walaupun bahaya sebab maksud yang lain. Redah tu kira redah tu apa maksud redah? Pergi juga kan? Okey, tapi kita tutup mata lah typo sebab type di handset ataupun laptop. Jadi Hazira memilih ciri sepunya A dan C. Ini cikgu labelkan A. A, B, C. Hazira memilih A dan C, manakala Nadia memilih A dan B. Dan kedua-duanya sebab jawapan dia betul, keseluruhannya. Okey, Nazira tadi 1 markah dah. Nadia dan juga Hazira 1 markah. Okey, Tania. Tersilap. Okey, Tania. Okey, kita lihat pula Syah. Okey, Syah. Ubatan tradisional. Okey, 1 merupakan kedah. Kedah mai ke Syah? Kaedah Syah? Okey, kedah. Nak balik kedah ke? Yang menggunakan tumbuh-tumbuhan. Okey. Bagus. Contoh yang bagus untuk dijadikan sempadan. Okey. Kenapa Syah? Syah, ingat balik ciri sini. Ciri ini kita mesti ambil di ciri sepunya. Ciri sepunya tadi kita dah bincang ada 3. A, B, C kat sini rawatan dengan kaedah semula jadi, bahan semula jadi diamalkan, diwarisi dari satu generasi ke satu generasi ataupun kos rawatan yang rendah. Jadi lihat jawapan Nadia dan Nur Hazira, dia memilih mana-mana 2 kan. Jadi Syah tak memilih mana-mana 2 kat situ. Jadi inilah yang memberikan jawapan keseluruhan awak ni 0 markah. Oh no. Okay, tak apa. Kita belajar daripada kesalahan. Okay. Ain. Ubatan tradisional ialah ubat. Okay, betul. Ubat. Maknanya betul lah sebab ubatan tradisional memang ubat lah. Yang diamalkan dan diwarisi dari satu generasi ni yang mana? Yang B. Dan kos rawatan rendah. Kita ada pilih contoh-contoh jawapan terbaik hari ni untuk memastikan awak betul-betul nampak yang mana kena elak, yang mana awak boleh ikut. Jadi Ain memilih ciri sepunya B, diamalkan, diwarisi dari satu generasi ke satu generasi, dan juga ciri C iaitu kos rawatan yang rendah. Jadi disebabkan kedua-duanya betul, maka 1 markah untuk Ain juga. Okey. Alright, Syah. Faham dah sekarang apa kesalahan yang awak lakukan? Kalau dah faham, angkat tangan Syah. Alright. Okey. Kita tak nampak pula. Dah angkat tangan tadi? Okey, cuba. Apa tak muncul? Okey, bolehlah tu. Tak muncul dekat handset cikgu. Okey, ada apa-apa soalan? Sebelum cikgu tunjuk contoh
ya, daripada LPM yang terbaru, Lembaga Peperiksaan Malaysia. Okey, apa-apa soalan sekarang? Cikgu, kalau Ya. jawab macam contoh kan, ubatan tradisional merupakan kaedah perubatan yang menggunakan bahan-bahan semula jadi je, boleh? Kalau tak jawab. Okey. Soalan yang bagus. Okey. Soalan yang bagus, tapi contoh itu tak bagus. Okey, dia awak tengok kita mesti awak nampak soalan dia, hubung kaitkan. Maksud hubung kait ni sekurang-kurangnya 2. Maksudnya awak mesti nyatakan sekurang-kurangnya 2. Okey. Sekurang-kurangnya 2. Kalau awak nyatakan 3, contohlah. Cikgu ambil jawapan Nadiah ubatan tradisional ialah kaedah perubatan menggunakan bahan-bahan semula jadi. A tadi kan? Dan diamalkan dari satu generasi ke satu generasi. B, dan kos rawatan yang rendah. C, dia letak 3-3 juga betul, 1 markah. Tapi kalau awak jawab satu je macam Hazirah tanya tadi, ubatan tradisional merupakan kaedah perubatan yang menggunakan bahan-bahan semula jadi saja. Jadi itu kosong markah. Sebab awak tak hubung kaitkan dengan ciri yang lain. Okey, boleh Hazirah? Boleh, cikgu. Okay. Dan ada mungkin awak tak tak terfikir contoh ini contoh jawapan macam ni. Cikgu bagi, kita ambil, kita padam balik Hazirah ni kat sini. Kita tambah sini. Dan kaedah menggunakan bahan semula jadi serta kos rawatan rendah tadi betul kan? Dan dan apa dan alamak. Contohlah cikgu tak boleh nak fikir. Boleh dipelajari, tak boleh juga. Apa contoh yang salah ubatan tradisional? Okey, kita ambil yang Nadiah lebih cikgu dapat idea lebih mudah kat situ. Kita gunakan kos Okey, contohlah Nadiah pergi sambung administrasi dan kos mahal. Okey, dia pergi tambah pula kos mahal yang ketiga. Dan disebabkan oleh satu jawapan ini yang salah, terus keseluruhan jadi salah. Itu bahaya Jadi kesimpulannya perlu kaitkan 2 ciri sepunya je yang betul. Dan awak perlu nyatakan pada jawapan kat situ. Katakanlah bahan semula jadi ni awak tak nyatakan pada jawapan kat atas, jadi salah juga. Okey. So harap kat situ boleh faham lah. So ini jawapan dia. Okey, kita ulang balik. Kita ada yang pertama information. Okey, 1 markah. So ciri sepunya boleh jadi 2 markah atau 3 markah. Okey, bergantung kepada ditanya apalah. Ditanya nak berapa. Kalau 2 markah lah. Jawab 2. Contoh yang ketiga, biasa tanya contoh lain. Dan kadang-kadang soalan yang keempat dia tanya bukan contoh. Kalau bukan contoh, maksudnya ubat sintetik lah. Contoh Panadol ke kan. Okay, so baca soalan betul-betul. Soalan yang terakhir ni, dia susah tapi 1 markah. Jadi walaupun rasa 1 markah, tapi mungkin 1 markah bezakan B dengan A kan. Mana tahu. Okey. Kita dah 248. Okey, kita tengok contoh muka surat 113 Okey, ni cikgu tunjuk jawapan terus atau cikgu ada letak. Cikgu bagi peluang awak jawab yang keempat ni lah. Okey, kita ada 12 minit lagi, jadi sempat lah. Okey, jadi soalannya berkenaan dengan 3 contoh sebatian organik yang digunakan dalam kehidupan seharian. Kita ada kosmetik kat situ, minyak pewangi kot Okey, kita ada petrol. Kita ada ayam. Okey. Kaji Raja 8 dan bina konsep bagi sebatian organik. Ingat, dia nak cerita pasal konsep sebatian organik. Itulah keywords dia. Sebatian organik. Jadi ini contoh yang pertama, kena pasti 2 ciri sepunya. Contoh soalan yang pertama, 2 pasti. Okey, apa yang soalan ni tak tanya? Information. Okey. Kebiasaannya soalan pertama adalah information. Okey.
iaitu nyatakan apa yang awak lihat. Jadi kat sini ayam, minyak petrol dan juga minyak wangi adalah contoh sebatian organik. Semua soalan ni tak tanya, tak payahlah jawab. Okey. Okey, jadi dia tanya dua ciri sepunya, dua saja, dua markah. Contoh lain sebatian organik, contoh lain. Lepas tu yang ketiga ni tanya contoh bukan organik, lawan bagi dia lah. Dan juga ciri, yang nampak dua markah. Ada dua jawapan dekat sini. Dan yang keempat tadi, macam biasa diakhiri dengan konsep. Okay, kita tengok contoh jawapan. Yang pertama tadi tanya ciri sepunya kan. Jadi kedua-dua sebatian mengandungi unsur karbon dan hidrogen. Itu sebatian organik. Kedua-dua sebatian diperolehi daripada tumbuhan atau haiwan. Cukup dua markah. Yang kedua tadi dia bagi tahu, dia minta contoh contoh lain kan, sebatian organik yang lain. Jadi mana-mana satu, gula, latex ni, susu getah ataupun lemak, satu markah. Ini contoh bukan lain, maksudnya lawan bagi organik bukan organik. Maka kita ada batu mamar, kalsium karbonat ataupun gas karbon dioksida, satu markah kat sini. Okey, sebab dia cikgu ubah sikit lah, kerana kita ambil lawan bagi dia, kerana berasal daripada benda bukan hidup. Berasal daripada benda bukan hidup. Okey, itu alasan dia, dua markah. Satu contoh, satu alasan. Okey, dan yang terakhir untuk hari ni, cikgu nak lihat jawapan awak. Come on yang lain, takkan 4 orang yang sama je lain-lain. Jawapan untuk bina konsep apa sekarang? Sebatian organik. Hubung kait ciri sepunya untuk membina konsep sebatian organik. Alright. Okey, teruskan. Kali ni biar laju sikit dapat jawapan. Okey. Cikgu paparkan jawapan ciri sepunya tu. Okey, come on yang lain. Nak tengok juga yang lain jawab selain pada nama-nama sama tadi. Sini sekejap. Okey. Konsep bagi sebatian organik ya. Okey, silap. Kedua-dua ni tak perlu sebenarnya. Kedua-dua ni tak perlu. Jadi sebatian mengandungi unsur karbon dan hidrogen dan juga sebatian diperolehi daripada tumbuhan ataupun haiwan. Alright, seminit sudah berlalu. Okey, classpoint.app kod 22615. Okey, itu dia Nur Hazirah dah berjaya menghantar. Pending 5 kita ada Nadia Nur Ain Shah Ain Balkis. Muncul nama Balkis kali ni. Balkis 5D Okey. Submitted 2. Okey, siapa yang submit? Ain. Kita tunggu lagi. Okey, itu dia. Syah, harap jawapan Syah kali ini betul. Nadia sudah menghantar. Okey, masih lagi kita tunggu. Nur Ain masih lagi ada masalah internet ke, Nur Ain? Syah, bagi betul kali ini Syah. Okey, itu dia Syah dah hantar. Kita tunggu Nur Ain. Nur Ain masih lagi masalah ke? Nur Ain binti Zulkifli, adakah masih ada masalah? Masih je, okey, tak apa. Balkis? Balkis okey? Boleh hantar?
Balqis ada ke? Okay, kita dah 254. Okay, ada tak Balqis kat sini? Dalam kelas? Tak menyahut pula Ada lah. Jadi ada boleh nak teruskan ke tak tu? Jawapan. Ada nak teruskan ke hantar jawapan? Nurul Balqis tengah fikir jawapan. Okey. Tak, cikgu tunggu. Jangan lama sangat. Kita ada 5 minit lagi. Okey. Okey, nampaknya Balqis masih lagi menunggu. Okey, tak apa Balqis. Cikgu stop dulu sebab kita tinggal 5 minit. Okey. Cikgu stop dulu. Okay, jadi cikgu lihat kepada jadi jawapan daripada Nur Hazira, dan daripada Ain, Nadia dan Syah. Ain apa jadi? Ain. Nampak masih lagi belum memahami tu nampaknya. Kita tengok dulu Nur Hazira. Sebatian organik, dia tanya sebatian organik semua dah ada dah kat depan. Semua dah ada. Merupakan sebatian. Jadi ini adalah parameter. Jadi ini adalah unsur. Bila adalah unsur jadi bercanggah dah. Sebatian ni dia bukan unsur. Sebatian terdiri daripada unsur. Jadi jawapan I ni salah. Jadi kita lihat jawapan Nur Hazira dulu. Sebatian yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen, kita lihat jawapan itu adalah jawapan yang pertama kan. Cikgu buat A. Ciri sepunya yang pertama A. Kat sini ciri A. Serta diperoleh daripada tumbuhan atau haiwan. Ada tak kat situ? Diperoleh daripada tumbuhan atau haiwan. Ciri B. Maka kat sini satu markah. Nadia. Sebatian. Betul. Yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen. Serta diperoleh. Sama macam jawapan Hazira. Syah. Oh no. Boleh seorang bantu cikgu explain kenapa jawapan Syah ni jadi salah? Dia tak ada parameter. Tak ada parameter, Syah. Awak tengok. Dia mesti selepas tu ialah kan ini parameter. Jadi parameter kita sebatian. So parameter tu pasti sesuai lah. Jangan bagi tahu sebatian organik adalah mikroorganisma. Tak betul kan? Sayangnya sini dah betul. Unsur mengandungi dah betul. Ini dah betul. Tinggal parameter je, Syah. No. Oh no. Tak apa. So lepas ni rasa tak ada masalah lah bagi Syah tu. Jadi ini cikgu tak suruh jawab. Tak nak suruh jawab. Cuma cikgu nak bagi contoh. Nak bagi tahu. Muzik ni mengganggu ke? Kuat sangat ke muzik ni? Tak ada So cikgu boleh dengar? Dengar. Boleh. Jadi Lembaga Peperiksaan Malaysia telah bagi contoh soalan-soalan contoh soalan format baharu dan apa yang agak mengejutkan cikgu, contoh yang terkini tapi belum tentu tau. Contoh dia sekarang awak nampak dia tak bahagi pecahan soalan macam ni. Nampak ini dia bagi kan pecahan macam ni. Dia bagi pecahan mula-mula kena pasti dua ciri sepunya, beri satu contoh lain,
beri satu contoh bukan lain dan hubung kaitkan ciri sepunya. Okey. Jadi LPM ni latest ni dia bagi contoh saja, bukan yang akan keluar macam ni. Jadi kita kena bersedia, takut keluar memang macam ni. Okey. Jadi kita ingat balik ada 6 markah. Okey, kita ingat balik yang pertama mesti ada information. Kan, info, cikgu ringkaskan. Yang dua, ini satu markah. Ciri sepunya. Kita cubalah kan. Ciri sepunya 2 markah. Yang ketiga, cikgu biarkan dulu situ. 4. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 dan jawapan satu markah yang terakhir mestilah konsep sebenar. Kan? Ini satu markah. Jadi yang ni ciri sepunya, contoh lain, contoh bukan lain lah. Okey, jadi kita perlu bersedia untuk soalan yang tak ada pecahan. Apa tak ada pecahan maksudnya dia tak berpandu. Yang ni berpandu. Dia bagi pecahan soalan nombor 1, 2, 3, 4. Jadi awak boleh jawab ikut soalan dia. Dan kalau betul lah 2021 ni keluar macam ni, awak kena ready lah. Maksudnya mula-mula sekali information, ciri sepunya, contoh lain, contoh bukan lain dan konsep sebenar. Apa-apa pun kita tunggulah soalan trial nanti ataupun apa-apa info latest. Yang penting awak dah faham nak jawab macam mana. Okey. Kita dah pukul 3 1 minit. Okey. Ini contoh skema yang diberi. Information yang pertama, nampak? 1 markah. Lepas tu 2 ciri sepunya, 2 markah. Lepas tu cikgu tak kopi habis dah. Lepas tu macam cikgu cakap tadi lah, contoh lain, contoh bukan lain dan konsep sebenar. Nanti kita tunggulah macam mana akan keluar nanti dalam soalan trial negeri. Kita tengok kat situ So untuk hari ni harap semuanya jelas dan awak dapat sesuatu lah untuk hari ini. Sebab pada awal tadi bila buat undian nampak ada yang dah tahu, dah pernah tahu teknik menjawab soalan mengkonsepsi. Okay. Alright, ada 9 orang semua yang menjawab. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Kita dah 3-2 minit. Awak akan ada koko pula sekejap lagi. Ada apa-apa soalan? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okay, kalau tak ada lain-lain tak ada. Kalau tak ada, kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallah astaghfirullah wa alright. Terima kasih semua. Okay, kita insyaAllah kita jumpa lagi 2 minggu. 2 minggu depan exam kan. Minggu depan cuti. Tengoklah macam mana nanti. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.